وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk siri kuliah kita bagi kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kalau ikut cetakan ini kita sudah sampai muka surat 256. There is a long way to go. Ada lagi 400 muka surat lagi nak habis ni. Lama pula dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, panjang lagi perjalanan cerita kita ni nak sampai, baru sampai tang hijrah. Tak tahu siapa blackout dulu. Buku ni nak habis ke, kita blackout dulu ke? Hari tu blackout dah. Dia cerita blackout ni tuan-tuan. Tajuk dia kan, tajuk dia Blackout 505. Kalau saja nak sebut sikit antara intro nak masuk ni, nak bagi panas sikit. Kalau tuan-tuan dia tak ada kerja apa, memang seronok nak pi, nak tahu dia cerita apa, sesak macam mana pun tuan-tuan gagah pi, tak ada rasa apa, semangat, seronok kan. Macam orang pi pasar malam, macam orang pi apa nama, jam hibur ke. Kalau rasa berjalan ramai-ramai tu macam jalan daripada Arafah pi Mina pula kan. Itu satu gambaran manusia yang pi tempat-tempat perhimpunan tu. Ataupun kalau yang tak pi berhimpun pun dia rasa nak tengok pengalaman sesak lagu mana. Tak ada kerja apa, tak ada sebarang tanggungan, lalu jalan tu. Memang je pun daripada juru nak lepas ketul batu kawan tu 2 jam setengah. Tapi pasal memang saja tempah nak lalu, tak ada lah rasa apa kan. Tapi kalau orang yang memang ada keadaan masalah, dia nak cepat, dia tak ada kena mengena dengan hal tu, dah tu lagi jadi memang tak suka pula tu. Allah Ta'ala saja yang tahu hati tu membara macam mana kan. Jadi oleh kerana tempat-tempat begitu memang tempat orang berhimpun, tempat sesak, yang memang tak suka, yang memang apa nama tak mau, dia patut jangan tempah lalu jalan tu. Dia patut tahu dah hari tu pusing kot jalan lain, lepas ke Baldo ke mana ke tak apa. Pasal apa orang berhimpun? Cocok lah kan orang kata, walaupun ada risiko dan sebagainya. Sebahagian pi memang pi seronok, sebahagian tu dia melahirkan rasa, perasaan tu, tunjuk perasaan kan, dia menunjukkan perasaan dia, sama ada tu positif ataupun negatif atas pertimbangan masing-masing. Pulanglah orang tu kata tak bagus lah apa kan, orang ni dia kata okey je, tak ada apa. Dan ada juga yang pi nak dengar apakah penjelasan daripada orang-orang yang berucap itu, apakah langkah seterusnya selepas berlaku yang berlaku tu. Dia pun nak tahu apa langkah selanjutnya. Jadi itu yang hadir, bukanlah siapa-siapa paksa kan, pergi atas kerelaan sendiri. Jadi pilah siapa yang nak pergi dengan sendiri, tak ada siapa paksa, tak ada siapa hasut, pergi dengar yang tu. Itu satu bab. Yang keduanya ialah di pihak yang menuntut, dia perlu kekalkan momentum kepanasan itu. Kalau pakat buat sejuk, manusia ni akan sejuk, percaya.
Dia kalau dibuat sejuk, dia akan sejuk. Paklong yang bala jadi panas tu pasal sentiasa hangat. Tu yang semangat tu. Kalau dia mendom, relax, tak ada apa, tak ada rasa apa lah kan. Jadi ada yang cuba untuk mengekalkan tahap suhu kepanasan itu, supaya apa jadi selepas ini dia akan atok ikut semangat yang ada. Barangkali dalam tempoh sekarang ni ada sebahagian usaha tawar menawar, beli membeli itu dan begini banyak. Kalau buat diam je, satgi orang sana atok kursi atok apa semua, tinggal kawan ni seorang-seorang diri, nak berjuang siapa pun tak ada. Jadi daripada kawan-kawan dia ke siapa nak tinggalkan dia, tak apa, dia bersama dengan himpunan rakyat tadi ni. Jadi barangkali begitulah perkiraannya. Masing-masing ada kepentingan, masing-masing ada keperluan. Cuma jaga baik jangan sampai ada orang salah guna. Hak kata di batu kawan baru ni, wallahu alam, ada orang kata, tak tahulah. Selalunya kalau berhimpun tu yang ada pakai unit amal tu dia jaga kan. Jadi pasal dia berhimpun suka hati. Jadi siapa pun tak jaga, kiranya hak yang duk parking tepi jalan tu kalau tak pecah cermin tu, ke syukur alhamdulillah lah. Tapi dengar je pancit kata banyak. Yang tayar pancit tu dah tentu 5 pagi tak tentu boleh balik gitu. Jadi benda-benda yang macam tu patut kena beringat. Siapa-siapa yang teringin nak pergi ke, adik-beradik nak pergi ke, yang pakai baju hitam ke, tolong pakai jaket pemantul cahaya. Bahaya bawa motor depan laluan kontra tu berdepan dengan lori apa semua, selamba lah. Kita takut kalau ada satu jadi habis. Hanya pasal satu je tergolek, akan sia 3 minggu dah soal abang. Sebab tu ya. Ada yang pergi ke abang ni? Dah lah, kalau ada yang pergi nak abang yang tu lah. Tapi nak rasakan kesesakan tu memang sesak sungguh. Jadi itulah momentum dia. Serupakan kita juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi duduk kuliah kan, dia punya kepanasan itu ada. Tapi try kita lama sikit mendong. Biar dalam 2 bulan tak pergi mana. Tangan nak bangkit balik pergi tu, orang keluar uap pun tak teruk lagu tu. Tak. Kalau kita senyapkan dewan ni 3 bulan tak ada kuliah apa, nak clear balik orang mai, dia kena ada satu program yang besar sikit kan, baru orang boleh mai. Jadi itu sebenarnya benda-benda yang dipikirkan supaya suasana tu dalam keadaan segar, sentiasa panas, dan dia boleh bertindak dalam keadaan itu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan lah kat kita. Kok mana pusing pun biar yang elok-elok sajalah kan. Baik, itu saja cerita mukadimah. Kita masuk kepada cerita kita tentang hijrah Nabi SAW, iaitu pada peringkat pertama. Kita telah bincangkan hari itu tentang kelompok-kelompok yang ada di kota Madinah ketika itu. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Kelompok yang kedua adalah golongan munafik. Dan yang hari ini kita nak bincang adalah kelompok yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah. Kelompok yang ketiga ialah orang Yahudi. Pada asalnya orang Yahudi pergi ke Hijaz semasa zaman penindasan kerajaan Asyria dan Rom, seperti yang telah diterangkan. Ini cerita awal dulu ni. Tuan buka balik buka-buka awal tu. Pada hakikatnya mereka ialah orang-orang Ibrani. Akan tetapi setelah berada di Hijaz, mereka mula melalui cara kehidupan orang-orang Arab dari segi pakaian, bahasa dan peradaban, sehingga kan nama-nama kabilah dan individu mereka turut menggunakan bahasa Arab. Nampak kesan tu? Kesan apa orang panggil apa? Asimilasi. Berkesan. Malaysia tak berkesan benda tu. Satu dunia kalau asimilasi dia jadi. Malaysia tak jadi apa. Pasal pergi sekolah vernacular, daripada kecil sampai ke besar tak campur siapa, terus masuk kolej swasta tu, pergi mengaji kat mana ke, patah balik jadi lagu tu lah. Tapi itu dah sistem pendidikan yang disediakan. Tak apa nak kata apa kan. Pertanyaan Pak Long tu ada sejarah dia, siapa yang perlu dipersalahkan. Baik. Jadi akhirnya mereka dapat menjalin hubungan perkahwinan dan persemendaan dengan orang-orang Arab. Akan tetapi mereka sangat kuat berpegang dengan keagungan bangsa mereka. Justru mereka tidak menyerap ke dalam kehidupan orang-orang Arab secara total. Malah mereka menunjukkan kebanggaan dengan kebanggaan Israel,
yakni agama Yahudi mereka. Mereka menganggap orang-orang Arab sebagai sangat lekeh, sehingga mereka memanggil orang-orang Arab itu sebagai masyarakat ummi, yang berarti primitif dan sangat ketinggalan. Perkataan ummi itu merujuk kepada yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, golongan yang sangat primitif. Ialah golongan sebahagian Arab ni ialah Arab Badui kan, hanya kerja belah kambing, belah unta, jaga ada sikit sebanyak tumbuh perniagaan, taklah hebat macam Bani Israel ni. Mereka berpendapat bahawa harta benda orang-orang Arab adalah diharuskan untuk mereka, maknanya halal, dan mereka boleh mendapatkannya dengan apa cara sekalipun. Mereka mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yang bermaksud, tidak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi. Surah Ali Imran ayat 75. Mereka sebenarnya tidak mempunyai semangat untuk menyebarkan agama. Paling besar bekalan agama yang mereka miliki hanyalah berkisar dalam konteks al-fa'l, optimistik, yakni sempena baik, sihir, meniup tali, jampi mentera dan seumpamanya. Disebabkan itu, maka mereka berpendapat bahawa merekalah orang yang memiliki ilmu, kemuliaan, kepimpinan dan kerohanian. Ini gambaran masyarakat Yahudi yang ada di kota Madinah. Asalnya ialah golongan pelarian, golongan yang dihambat keluar, golongan yang berpindah. Cumanya kerajaan bila dia berpindah ke Hijaz, orang-orang Yahudi ini dia pernah berkuasa di mana? Habsyah. Zaman Dzulnuwas dulu. Dia ada kontrak antara Habsyah, antara Yahudi dengan penganut Nasara kan. Itu yang akhirnya berlaku cerita Ashabul Ukhdud dan sebagainya dalam sejarah yang kita baca dulu ni. Baik, jadi antara sebahagian tempat di Hijaz tu mereka berdiam di Madinah. Pasal Madinah bukan Mekah. Madinah negeri yang lebih subur daripada Mekah. Jadi di situlah mereka duduk, mereka bergaul dengan orang Arab, bertutur dalam bahasa Arab, namakan nama anak mereka dengan nama-nama Arab, tetapi jati diri Yahudi tetap ada dalam diri mereka. Mereka punya esteem tu, ketinggian perasaan tu tetap ada. Dia hanya bergaul kerana itu ialah golongan tempatan, tetapi dari sudut diri dia tetap rasa dia lebih mulia dan lebih tinggi daripada Arab. Pasal dia golongan cerdik pandai, dia golongan yang ada kitab pada dia, ada pendeta, yang ada rujukan agama dia, ada kerohanian. Sedangkan golongan Arab masa itu betul-betul golongan yang primitif, golongan badui, nomad, yang sangat, kalau ada pegangan pun hanya pada berhala. Tak ada satu pegangan yang kuat. Mereka percaya ikut siapa yang kuat. Itu keadaannya. Jadi Yahudi ini memang senantiasa menyangka diri mereka sebagai Sya'bullahil Mukhtar, bangsa pilihan Allah Ta'ala, bangsa terpilih. Dia ini adalah kita katakan sama dengan seruan Hitler kan, jenis Jerman, bangsa darah biru pada kata lu Nazi. Hanya orang yang berdarah Jerman saja yang paling mulia. Itu Hitler punya pegangan. Sebelum daripada Hitler, Yahudi memang sampai sekarang ada pegangan itu. Jadi antara doktrin yang diajarkan ialah apa saja milik orang selain daripada Yahudi adalah halal bagi mereka. Pasal itu riba diterapkan oleh Yahudi untuk orang selain daripada Yahudi. Wallahu a'lam. Masa nak belajar dulu pun lecturer beritahu dari sudut Yahudi sendiri, sesama dia menipu, sama-sama dia haram, riba, kenakan riba sama-sama dia haram, banyak yang dia larang. Tapi dengan bangsa yang lain halal belaka. Pasal bangsa selain daripada Yahudi adalah sama standard dengan binatang. Itu sisi pegangan Yahudi. Nampak? Dan oleh dengan pegangan itu, maka dia jadi sangat eksklusif. Dia tak sebar ajaran dia pada orang lain.
dia tak seru kepada agama Yahudi. Dia bukan nak pegang sangat agama tu, tapi dia dah rasa diri dia bangga. Macam sebahagian daripada kita, dia bukan amal agama pun, tapi sabit keturunan dia kata dia keturunan ni mai daripada belah Arab ke, mai daripada belah ini ke, dia rasa dia bangsa terpilih pula dah. Yang ni mai daripada keturunan tok guru mana, daripada belah kepulauan Banjar, kepulauan mana ke, dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Tumpang bangga dengan keturunan je. Tang amalan jauh daripada apa yang sepatutnya dia amalkan. Jadi perangai Yahudi tu ada sebenarnya pada banyak bangsa yang lain dalam bentuk-bentuk yang macam tu. Dia jenis suka bangga apa? Dulu ayah aku, macam tu. Tok Wan aku dulu, entau ke? Tok Nek aku dulu. Jenis bangsa yang tu. Tang dia sendiri jauh tak ada serupa pun dengan amalan tok nek moyang dia dulu tu. Jadi itulah perangai Yahudi. Maka yang tinggal, yang ada pada mereka sekadar ialah sekadar ada beberapa bentuk amalan sahaja yang semuanya berkisar ke benda-benda yang agak mistik. Apa nama, sihir, jampi mentera, feng shui. Feng shui itu daripada tu ya, feng shui kan. Al-fa'lu, dia kalau yang ni begini kena cabut yang tu, nak pergi naik kot matahari yang ni lah apa semua. Ajaran itu diterapkan. Baik. Dan dia juga ada pendeta dia. Pasal pendeta tu yang pegang kitab dia. Jadi apa saja dia akan rujuk pada pendeta dia. Dan orang-orang Yahudi, dia akur dengan apa yang diputuskan oleh pendeta dia. Dan pendeta tu yang seleweng banyak. Orang awam ni dia tak mau pegang agama sangat. Yang pegang dia hak golongan di biara-biara tu, di gereja-gereja tu. Dan orang inilah yang menyeleweng dan menyalahgunakan teks-teks agama yang ada dalam ajaran mereka. Teks tu sendiri dah apa nama, camuk dah, mereka dah ubah banyak dah. Kemudian mai daripada pendeta-pendeta ni ulah pula lagi, jadi lagi ikut kepentingan dia pula. Jadi rosak di atas rosak di atas rosak. Itulah bangsa yang ada ketika itu dari sudut pegangan. Baik, orang-orang Yahudi sangat mahir dalam soal pekerjaan dan kehidupan. Mereka menguasai perniagaan bijirin, kurma, arak dan pakaian. Tu kaum pendatang tu. Mereka mengimport pakaian, biji-bijian dan arak serta mengekspor buah kurma. Selain itu, mereka juga mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mereka mengambil keuntungan daripada kebanyakan orang Arab yang lemah berlipat kali ganda. Bukan setakat itu sahaja, malah mereka juga terlibat dalam perniagaan riba. Mereka memberikan pembesar-pembesar Arab meminjam harta supaya para ketua tersebut mendapat sanjungan dari golongan penyair dan mendapat nama baik di kalangan manusia. Setelah berjaya membantu mereka tanpa perlu bekerja lama. Tetapi mereka jadikan tanah-tanah para pembesar itu sebagai cagaran di samping ladang dan kebun-kebunnya. Beberapa tahun kemudian mereka berjaya memiliki tanah-tanah tersebut. Itu rasmi orang cerdik bermuamalah dengan orang tak cerdik, yang biar apa asal bergaya. Dia akan korek bagi hutang tak apa, pasal dia tak ada duit, tapi dia nak kena jamu pengikut-pengikut dia. Dia nak buat yang tu. Pasal apa dia pemurah dia jamu tu? Pasal dia nakkan nama tu, dia nakkan pengaruh tu. Bila ada pengaruh dia akan ada kuasa. Maka nak dapatkan benda tu semua dibeli dengan duit. Dibeli dengan duit. Dan tuan-tuan, kita, Allah Ta'ala ajak kita, ikatan yang kita beli dengan duit sebenarnya adalah ikatan yang palsu. Ikatan yang kenapa kita terikat ke dia? Pasal dia selalu bagi, saya jumpa dia bagi duit. Itu adalah ikatan yang palsu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Allah Ta'ala sebut kat Nabi, kalau kau nafkahkan seluruh apa yang ada di dunia, dan saya kau tidak mampu untuk menjinakkan di antara hati-hati mereka. Walakin Allah allafa baina qulubihim. Tapi Allah Ta'ala yang menjinakkan hati-hati mereka. Tapi itu yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Arab di Madinah ketika itu hanya kerana nakkan bergaya, hanya kerana nakkan pengaruh dan dikira sebagai noble, sebagai pemurah, sebagai orang berpengaruh, sebagai orang yang ada kuasa. Maka dia sanggup untuk pinjam daripada orang-orang Yahudi.
Orang-orang Arab ini dia ada tanah, dia ada kebun, dia ada getah yang tu. Cash money tak ada. Nak beli benda lain tak ada benda tu. Jadi dia buat macam mana? Sama ada dia jual, atau dia pajak, atau dia berhutang dengan cagaran tu macam pajak tadilah. Dan akhirnya sikit-sikit tanah tu dikaut oleh Yahudi. Samalah juga kalau dulu sistem itu, sekarang ni mungkin dengan sistem bank. Panjanglah satu sistem bank itu kan, ada pro, ada kontra, dia ada macam-macam, ada keperluan, ada keterpaksaan kan, ada yang saja memang mengada-ngada yang kita buat. Tapi itu adalah sebahagian daripada apa yang telah dirancang oleh Yahudi untuk menguasai ekonomi. Dan itu Yahudi buat masa di Madinah dulu. Orang-orang Yahudi terkenal dalam melakukan perancangan dan perencanaan serta kerosakan. Mereka akan menanamkan rasa permusuhan antara kabilah-kabilah Arab yang berdekatan. Dia tanamkan rasa permusuhan. Tuan-tuan, dulu ni tak ada Facebook, tak ada WhatsApp group, tak ada apa internet pun tak ada kan. Jadi yang menjadi alat untuk penyebaran doktrin, kempen dan sebagainya ialah penyair. Karena tu pembesar-pembesar Arab ni dia bela, dia jaga penyair ni. Pasal dengan penyair itu dia akan buat syair dia, syair itu akan diingat orang ratus tahun. Sampai hari ni kalau belajar dalam sastra Arab, kita akan belajar syair jahiliah. Syair sebelum Nabi dibangkitkan jadi Rasul, sebelum Nabi lahir lagi. Syair-syair yang dikatakan pernah digantung di kelambu Kaabah yang begitu dan begini. Jadi besar peranan penyair zaman tu. Sampailah zaman khulafa Islam sekalipun akan ada penyair istana yang akan menggambarkan suasana negara, akan menggambarkan kemuliaan dan kebaikan khalifah dan sebagainya. Sama ada benda tu barangkali betul, barangkali propaganda. Tapi benda tu itulah alatnya. Jadi pembesar ni tadi dia akan bela penyair ni, dia akan buat benda tu supaya penyair akan menggambarkan dia dan dia akan termasuk dalam catatan sejarah. Jadi macam mana cara nak pecahkan yang ni? Maka Yahudi pun menenangkan permusuhan, dan penyair-penyair ini akan juga menjadi alat untuk tikam kabilah-kabilah yang ada. Dia bersama dengan puak mana, dengan siapa, dia akan tikam kawan tu. Sekali yang kawan ni pula begitu dan seterusnya, maka berlakulah permusuhan. Sebahagian kabilah itu diapi-apikan oleh mereka dengan rancangan yang halus sehingga tidak dapat disedari oleh mereka. Lantaran itulah kabilah-kabilah itu terus-menerus berada dalam peperangan yang tidak berkesudahan. Jari-jari Yahudi sentiasa memarakkan semula api peperangan itu apabila api itu akan terpadam. Nampak lilap-lilap cahaya api itu macam nak padam, nak reda dah. Orang nak bertenang, orang nak mula nak berkawan, akan ada api, tembak pula dengan pistol gas tu kan. Dia tembak sekali pergi menyala balik. Itu kerja Yahudi, bukan mesti dia sendiri. Dia akan bawa pegang remote control, akan ada orang yang buat cetik benda tu. Itu perancangan Yahudi. Ialah termasuk dalam rancangan Illuminati, protokol Zionis dan sebagainya. Itu sebahagian yang kita terpaksa akui benda tu ada, walaupun mungkin nampak macam sebahagian yang lain yang didakwa tu agak keterlaluan, benda hak depa tak buat pun kita sabit kat depa, nampak hebat sangat pula Yahudi tu kan. Jadi kita kena tidak melampau. Yahudi memang sangat mahir dengan perencanaan untuk merosakkan umat Islam dan musuh-musuh dia di satu bab, tapi bukanlah maknanya habis semua bentuk permusuhan sesama Islam ni puncak daripada Yahudi. Dah. Sebagai tu depa tak nak kena mengena pun. Memang kita sendiri nak bergaduh. Jadi takkan salahkan Yahudi kan. Jadi kena ada dua lah. Satu yang memang kita tahu dia akan buat, sebagainya barangkali dia punya. Yang sebagai lain tu kita tak boleh nak exaggerate, tak boleh nak sangka mereka yang buat semua. Seakan-akan mereka pegang dunia ni tangan mereka macam tu kan. Tak betul juga. Kadang ada orang dia jenis, ada orang dia panggil apa, dia obses dengan kajian Illuminati apa semua tu kan. Habis segala menara yang ada, dia kata ini semua tanda-tanda Illuminati. Dia boleh tengok peta lambang, lambang ni lambang Illuminati, lambang ni lambang Yahudi, dikaitkan pula dengan caterpillar apa nama Portugal yang ada di Melaka lah, apa semua kait pula dengan yang tu. Seakan-akan dunia kita ni semua dipegang oleh Yahudi. Takkan sampai macam tu kot, no? Tak kot.
Tapi dalam masa yang sama kita tak nafikan sepanjang sejarah Yahudi ini memang sentiasa ada di belakang sebarang bentuk permusuhan, termasuk pergeseran dalam kerajaan-kerajaan diraja di Eropah, Perancis, Spanyol, Portugal, mana lagi, Jerman, Austria, Poland. Puak Yahudi itu memang ada di belakang. Yang dia patok dia punya orang, pegang kelompok tu, pegang kelompok ni, akhirnya semua orang mengkik Yahudi memang jahat. Itu yang dia kena buang. Itu yang lepas ke Palestin. Baik. Selepas berjaya mengapi-apikan permusuhan ini, maka mereka akan duduk memerhatikan apa yang bakal terjadi kepada orang-orang Arab itu. Benar, mereka juga membekalkan orang-orang Arab dengan pinjaman riba yang amat berat untuk ditanggung, sehingga menyebabkan orang Arab tidak dapat mengelakkan daripada terus-menerus berperang disebabkan kehidupan yang sempit. Mereka boleh buat sampai bergantung dengan mereka. Dengan cara ini, orang-orang Yahudi mendapat dua faedah. Pertamanya, mereka dapat mempertahankan status keyahudian mereka. Bila mereka akan kekal sebagai Yahudi yang elit, perempuan Arab dia akan kerja bergaduh sama-sama mereka. Jadi generasi Yahudi yang bawah ni tak akan pengaruh dengan generasi yang lemah, dengan perempuan Arab tu. Dia turun beranak ya, tengok Arab dia teruk, jadi dia tak boleh tiru dah. Itu satu bab. Dia akan kekal sebagai keyahudian dia. Dan keduanya, dapat membiayai perniagaan riba dengan mengaut untung berlipat kali ganda serta memperolehi kekayaan yang banyak. Ini semua dengan skim pinjaman mudah dan apa semua, mereka semua nak kena bayar balik. Tak mampu, kena gadai, hilang pengaruh dan sebagainya. Baik, di Yathrib, yakni di Madinah, terdapat 3 kabilah orang-orang Yahudi. Ini 3 yang paling besar, iaitu Bani Qainuqa. Mereka ialah rakan sekutu kabilah Khazraj. Kampung halaman mereka terletak dalam kawasan Madinah. Ini Qainuqa. Yang kedua, Bani An-Nadir. Bani An-Nadir dengan dad. Yang ketiga, Bani Quraidah. 2 kabilah ini adalah rakan sekutu kabilah Aus. Kampung halaman mereka terletak di pinggir kota Madinah. 3 puak Yahudi, 1 dengan Khazraj, 2 dengan Aus. Walaupun kata macam tu, Yahudi tetap Yahudi. Inilah kabilah-kabilah Yahudi yang sering membangkitkan api peperangan antara kabilah Aus dan Khazraj sejak zaman yang panjang. Kabilah-kabilah ini sendiri turut melibatkan diri dalam peperangan Bu'ath, di mana setiap kabilah tersebut menyertai pihak sekutunya. Memanglah orang-orang Yahudi tidak boleh diharapkan untuk memandang Islam melainkan dengan pandangan yang penuh kebencian dan dendam kesumat. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari kalangan bangsa mereka. Kesalahan pertama bagi mereka ialah Muhammad Nabi akhir zaman bukan daripada Bani Israel. Pasal selama tu mereka duk sangka Nabi akhir zaman daripada bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel. Mereka kenal, mereka hafal nama, mereka tahu sifat, rupa, bentuk, tingkah laku, semua mereka tahu. Mereka mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, kan? Itu ayatnya. Tapi tiba-tiba keluar lah, bukan daripada keturunan Nabi Ishaq, keturunan Nabi Ismail, rupanya Arab. Itu yang sebabkan kebencian yang pertama, pasal perbezaan bangsa, keturunan. Itu semua seruan Yahudi. Seruan rasis ni ialah seruan iblis dan seruan Yahudi. Iblis lah kan. Pasal yang pertama sekali bangga dengan bangsa dia iblis. Iblis yang bangga dengan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia, yakni Adam, daripada tanah. Jadi yang menyeru kepada perkauman ini yang mula-mula sekali iblis. Kemudian benda tu dipegang kuat dan dipegang teguh oleh Bani Israel dalam kes Nabi akhir zaman. Baik, kerana itu adalah sukar untuk mententeramkan fahaman kebangsaan yang terlalu menebal dan menguasai jiwa dan akal fikiran mereka. Dakwah Islam pula ialah dakwah yang bertujuan menyatukan hati-hati yang tidak sehaluan,
serta memadamkan api permusuhan dan benci membenci. Dakwah Islam mengajak bersikap amanah dalam segenap urusan, memakan sumber yang halal dan harta yang baik sahaja. Itu ciri yang diperjuangkan oleh Islam, dan itu semua ganggu periuk nasi Yahudi. Semua tu ganggu periuk nasi. Ini berarti kabilah-kabilah Yahudi di Yathrib juga akan turut disatukan di bawah prinsip-prinsip ini. Oleh kerana itu, pastinya akan membawa kepada terlepasnya cengkaman orang-orang Yahudi dan kegagalan aktiviti perniagaan mereka. Dia kira tang tu, dia tak kira tang keberkatan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita berniaga, kalau kita buat apa kerja dengan cara fikir kita, atas sukatan kita, maka kita akan ada sentiasa rasa bimbang, dan mungkin kita sanggup untuk buat benda yang Allah tak redha. Tapi kalau yang kita buat itu atas kira bicara keberkatan, selain daripada untung, dia juga perlu ada berkat, maka itu membezakan kita daripada yang lain. Susah tu sebenarnya bukan senang, nama cerita tu susah, tapi itu yang menyebabkan Yahudi terancam dari sudut ekonominya. Mereka akan dihalang daripada harta riba yang merupakan sumber utama mereka memperolehi kekayaan. Malah ada kemungkinan kabilah-kabilah Arab lain akan mula sedar, lalu meminta supaya dipulangkan semula harta-harta yang diambil oleh orang-orang Yahudi secara riba. Justru nanti mereka akan meminta dikembalikan tanah dan kebun yang jatuh ke tangan orang-orang Yahudi akibat amalan riba tersebut. Orang-orang Yahudi mengambil kira semua perkara tersebut sejak mereka dapati Islam mula mendapat kedudukan yang stabil di Yathrib. Oleh kerana itulah mereka menyembunyikan permusuhan ketat terhadap Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak baginda sampai ke Yathrib. Namun mereka tidak menzahirkan penentangan kecuali setelah tidak lama selepas itu. Mula-mula mereka tak tentang lagi pasal mereka tengah sukat kekuatan, di mana angle, di mana ruangnya mereka boleh masuk untuk ganggu dan gugat. Itu cerdiknya mereka. Kalau mula-mula mereka dah reject, maka akan berlaku penentangan di peringkat awal, maka mungkin akan berlaku ketegangan kan dan konflik. Jadi mereka tunggu peluang dan ruang tu. Baik, kenyataan-kenyataan yang telah disebutkan itu jelas dengan melihat kepada apa yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq daripada Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Berkata Ibn Ishaq, aku diberitahu berita yang bersumberkan daripada Safiyah binti Huyai bin Akhtab, dia Yahudian. Katanya, aku adalah seorang yang paling disayangi oleh bapaku dan bapa saudaraku Abu Yasir. Tak pernah aku ditemui mereka ketika mereka sedang bersama seorang anaknya, melainkan mereka akan mengambil aku bersama anaknya. Katanya lagi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan singgah di Quba, yaitu di kampung Bani Amr bin Auf, bapaku Huyai bin Akhtab pun pergi kepadanya bersama bapa saudaraku Abu Yasir bin Akhtab. Awal-awal pagi lagi mereka sudah pergi, tetapi hanya pulang setelah matahari terbenam sepanjang hari itu. Lalu mereka pulang dalam keadaan letih dan malas sambil berjalan lemah longlai. Kata Safiyah lagi, lalu aku sambut mereka sebagaimana biasa aku lakukan, tetapi demi Allah tidak seorang pun yang mahu berpaling kepadaku disebabkan kegusaran yang kelihatan pada mereka. Aku dengar bapa saudaraku Abu Yasir berkata kepada bapaku Huyai bin Akhtab, betulkah dia orangnya? Jawab bapaku, demi Allah itulah orangnya. Kata bapa saudaraku, adakah kamu benar-benar kenal dan meyakininya? Jawab bapaku, benar. Kata bapa saudaraku lagi, jadi apa yang bermain dalam fikiranmu? Jawab bapaku, demi Allah selagi hayat masih ada, aku akan memusuhinya. Dia akan memusuhinya. Bukti lain lagi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tentang keislaman Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Abdullah ialah seorang pendeta Yahudi yang teralim di kalangan mereka.
apabila dia mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah di kampung Bani Najjar, dengan tergesa-gesa dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajukan beberapa soalan yang hanya diketahui oleh orang yang bertaraf Nabi sahaja. Pasal apa dia ada soalan eksklusif macam tu? Dia pendeta, dia yang paling alim. Orang lain, orang awam Yahudi tak tahu apa agama ni. Agama tu di tangan ustaz-ustaz mereka lah. Orang awam dia tak campur beragama. Itu yang Yahudi buat, yang Yahudi terapkan kepada orang-orang dia. Tapi Islam bukan macam tu. Islam bukan eksklusif untuk golongan pak imam dan ustaz. Semua orang berhak dan patut untuk tahu tentang agama. Bahkan ada tuntutan fardu ain, ada tuntutan fardu kifayah. Ada tuntutan dalam bab iman yang dia kena tahu secara aini, secara diri dia sendiri. Dia tak boleh mengikut-ikutan. Ada tuntutan mungkin yang lebih mendalam, yang tu terpaksalah diserahkan kepada yang ahlinya kan. Tapi dia terbuka. Beza dengan Yahudi, dia agak eksklusif dalam bab itu. Tapi oleh kerana Abdullah bin Salam ni dia orang alim, jadi dia tahulah benda-benda tu kan. Dia tanya kat Nabi. Apabila mendengar jawapan yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu juga dia beriman. Allahu akbar. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang suka mengada-adakan cerita. Jadi suka spin cerita, cerita spin dia. Suka kalau zaman dulu ada video jahanam dengan Yahudi ni. Tak, kalau zaman dulu boleh mereka video kan. Berapa banyak video keluar tak tahu. Keluar video Abdullah bin Salam, keluar video yang ni, buat keluar video yang ni. Pening orang. Tapi zaman dulu tak ada lah benda tu. Mereka semua pakat-pakat cerita, dan orang lain boleh pakat-pakat bohong belakang. Jadi Abdullah bin Salam kata Yahudi ni tang buat cerita dia pandai. Kalaulah mereka tahu keislamanku sebelum kamu tanyakan mereka, sudah tentu mereka akan menuduh yang bukan-bukan tentangku di sisimu. Hari ini kita baca dulu kan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan utusan untuk menjemput orang Yahudi. Setelah orang Yahudi datang, Abdullah bin Salam masuk ke dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, siapakah lelaki di kalangan kamu yang bernama Abdullah bin Salam? Mereka menjawab, dia orang yang teralim dan paling kuat beramal di kalangan kami. Dia juga orang yang terbaik serta anak orang yang terbaik. Dalam lafaz yang lain, dialah ketua kami dan anak ketua kami. Dalam lafaz hadis yang lain, yang terbaik di kalangan kami dan anak orang yang terbaik, yang termulia di kalangan kami serta anak orang yang termulia. Punya puji, punya lambung. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, apa pandangan kamu jika Abdullah tu memeluk Islam? A'udzubillah, dia berkata, takkan kot. Dah puji punya bagus kan. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari yang demikian. Semua terkejut. Mereka mengulangnya 2 atau 3 kali. Kemudian keluarlah Abdullah. Abdullah tu tak duduk sekali, Abdullah duduk menyorok. Kemudian keluarlah Abdullah lalu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Depan semua orang, yang semua orang sebelum tu semua sepakat puji dia, sanjung dia, hormat dia. Lantas mereka menjawab, dia ini orang paling jahat di kalangan kami dan anak orang yang paling jahat. Lalu mereka pun menuduh yang bukan-bukan terhadapnya. Tak apa benda dituduh tak tahulah kan. Barangkali anak luar nikah ke, dulu pak dia tu pernah curi capati ke apa kan. Macam-macam dia buat. Dalam lafaz lain Abdullah bin Salam berkata, hai sekalian Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, kamu benar-benar tahu bahawa dia adalah Rasulullah dan dia datang membawa kebenaran. Lantas mereka menjawab, kamu berbohong. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Macam tu Yahudi dia spin fakta. Jadi orang kalau yang jenis macam tu, perangai apa? Perangai Yahudi lah. Benda betul lah, tapi kerana dia tak mau terima, dia kena kalih benda tu. Itu perangai Yahudi. Itu dah penyeru kepada perkauman, perangai Yahudi, perangai iblis. Yang tak terima kebenaran walaupun dia tahu benda tu datang daripada kebenaran,
dia tukar fakta, dia spin benda tu, itu pun perangai Yahudi. Dan bila perangai Yahudi ni Allah Ta'ala kata apa? Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ke atas mereka. Inilah pengalaman pertama yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang karenah orang-orang Yahudi, iaitu pada hari pertama baginda masuk ke kota Madinah. Hari pertama sambutan dia macam tu, first impression Yahudi macam itulah. Kesemua yang telah disebutkan merupakan permasalahan dalaman. Mengenai permasalahan luaran pula, maka musuh paling ketat yang menentang Islam ialah orang-orang Quraisy. Mereka benar-benar telah melaksanakan penentangan mereka sejak 10 tahun, yakni ketika orang-orang Islam berada di bawah kekuasaan mereka. Dalam tempoh itu berbagai cara dan pendekatan yang menakutkan, ancaman, penyempitan, menahan makanan dan pemulauan telah mereka lakukan. Mereka timpakan kepada orang-orang Islam berbagai penyiksaan dan keburukan. Mereka lancarkan perang psikologi dengan berbagai propaganda yang tersusun. Kemudian apabila orang-orang Islam berhijrah ke Madinah, mereka merampas tanah, rumah dan harta benda orang-orang Islam itu. Mereka pisahkan antara orang-orang Islam itu dengan suami isteri dan anak pinaknya. Malah orang yang Islam yang berada di bawah kekuasaannya akan dikurung dan diseksa. Tidak cukup dengan itu, malah mereka telah berkomplot untuk menghancurkan Nabi SAW dan menghapuskan riwayatnya serta dakwahnya. Mereka benar-benar bertungkus lumus untuk melaksanakan komplot tersebut. Setelah kesemua tindakan ini diambil, tetapi orang-orang Islam selamat menuju ke negeri yang jauhnya 500 km, maka mereka mula mengambil tindakan politik berdasarkan kedudukan mereka sebagai tonggak hal ehwal keduniaan dan pemimpin keagamaan di kalangan orang-orang Arab. Lantaran mereka adalah orang-orang yang menghuni tanah haram serta pengendali urusan Kaabah. Dengan kedudukan itu, mereka telah menghasut orang-orang musyrikin di semenanjung tanah Arab supaya menentang penduduk Madinah. Himpun semua orang lawan geng Madinah, boykot Madinah. Nasib zaman dulu tak ada royalty ke, tak ada apa, tidak dipersekat dengan royalty sekali. Baik, sehingga Madinah ibarat mendapat pemulauan hebat yang menyebabkan hasil importnya berkurang. Sementara pada masa yang sama, imigran-imigran yang datang bertambah ramai dari hari ke hari. Hasil negeri banyak tu saja, tak boleh berkembang pasal dia membabitkan import dan ekspor. Dan import dan ekspor tu yang kena sekatan. Hasil macam tu lah. Jadi dia tak berpisah, tak bergerak. Dalam masa yang sama, orang yang tegak ada Nabi semua mai datang daripada sikit-sikit, termasuk Salman Al-Farisi daripada Perancis kan, daripada Parsi. Daripada Parsi tu bergerak daripada belah Iran, dia boleh sampai ke Madinah, punya jauh tu, mengembara untuk mencari seorang Nabi. Seorang-seorang orang yang datang pindah ke situ, tapi hasil bumi terhad. Itu antara kegetiran yang dialami oleh penduduk Madinah, yang kadang-kadang kita tak pernah ambil tahu pun, tak pernah insaf pun. Kalau tuan-tuan pergi Madinah tengok, makmur negeri ni, masjid besar daripada besarkan masjid, hotel banyak, yang tu yang ni. Bumi itulah satu ketika dulu masa Nabi mula-mula sampai, seluruh negeri itu telah pun di pulau dan diboykot. Ada sekatan ekonomi, tapi atas keberkatan yang ada, mereka harungi juga hidup itu walaupun dalam keadaan susah. Baik, sesungguhnya situasi peperangan itu benar-benar terjadi antara golongan pelampau Mekah dan orang-orang Islam di tanah air mereka yang baru. Ada suatu yang bodoh jika ada pendapat yang mempersalahkan orang-orang Islam akibat persengketaan yang timbul ini. Dengan tindakan-tindakan tersebut, maka di pihak orang Islam pula adalah satu kewajaran jika mereka merampas harta-harta para penjenayah itu sebagaimana harta-harta mereka dirampas. Mereka juga berhak untuk mengambil tindakan-tindakan balas seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap mereka. Mereka juga berhak untuk menjalankan tindakan-tindakan yang mengendalikan urusan kehidupan orang-orang musyrikin sebagaimana orang-orang musyrikin itu telah mengendalikan urusan kehidupan mereka. Mereka berhak membalas kepada para penjahat itu gantang dengan gantang agar pihak penjahat itu tidak lagi menemui ruang untuk menghapuskan umat Islam dan memusnahkan kesuburan masyarakat mereka. Itu ketetapan yang diambil di kota Madinah. Dengar daripada jauh cerita harta benda mereka, rumah apa semua dah kena rampas oleh pembesar-pembesar Quraisy.
Apa yang mereka boleh buat, tunggu duduk menung saja. Kita redalah datang di Tuhan, Allah Ta'ala bagi, terima, sudahlah. Macam tu kah? Bukan itu yang diajarkan. Jadi setiap itu dibalas balik. Maka apa yang mereka buat, antara benda yang mereka kacau ialah rombongan perdagangan daripada Mekah yang nak pergi ke Syam, lalu ke kawasan Madinah. Kata apa-apa, kami nak ambil yang ni. Benda tu nak tunjukkan Islam ada suara. Islam ni ada, bukan jenis lembek, bukan jenis tak apalah kita terima sudahlah, bukan jenis tu. Ada inisiatif yang diambil untuk bagi tahu kepada dunia Islam ini mampu bersuara. Orang Islam berani ambil tindakan. Itu yang diajarkan dalam babak tersebut. Jadi kata benda siapa yang ambil orang tu, pasal tu mereka kacau. Pasal tu juga nanti kita akan baca tentang bibit perang Badar. Antara sebabnya ialah mereka nak sekat rombongan Abu Sufyan. Masa tu Abu Sufyan belum Islam lagi kan. Jadi dia ketua Quraisy, ada sebahagian, ada panggu dia lah tu dalam kes-kes perampasan tu. Jadi dia pernah ambil yang tu lah, yang dia sempat lari kan, ceritanya yang tu. Baik, jadi semua tindakan itu telah diambil. Oleh kerana ada sekatan, maka mereka buat inisiatif yang lain untuk membela orang-orang Madinah. Inilah isu-isu dan persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sampai ke Madinah dengan sifatnya bukan sebagai seorang pelancong, tetapi sebagai seorang rasul, pembimbing, imam dan ketua. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul dan pemimpin. Kepada setiap kaum, baginda hulurkan sikap tolak ansur dan kasih sayang. Di samping kekerasan dan hukuman mengikut yang sepatutnya mereka terima. Namun memang tidak diragui bahawa tindakan baginda yang berunsur kasih sayang adalah melebihi tindakan kekerasan. Dengan tugas yang dilakukan oleh baginda ini, maka dalam masa yang tidak sampai 10 tahun, Islam dan penganutnya mula menjadi kuasa yang mendominasi. Pembaca akan mendapati secara lebih jelas hal tersebut dalam halaman-halaman seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu dia fasa pertama daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah fasa penuh cabaran. Itulah masa untuk sebarkan agama. Itulah masa nak kenal hati budi Yahudi. Itulah masa nak menangani karenah dan perangai golongan munafik. Itulah juga nak kena layan orang-orang Islam yang baru masuk Islam. Banyak benda yang mereka tak tahu, banyak benda yang mereka nak tahu, yang mereka minta yang tu, yang ni, yang pandai, yang sederhana, yang jahil, semua dalam tu. Itu semua Nabi nak kena handle benda tu dengan panduan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kerajaan itu kemudiannya menjadi stabil. Bukan sehari, tapi dia ambil masa. Ambil masa. Bukan sehari. Sehari tak settle benda tu. Dalam sirah Nabi yang hebat ini pun tak settle masalah dalam sehari macam tu. Nak uruskan negara. Bukan besar pun, Madinah aja. Tetapi usaha tu sentiasa dilakukan dengan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak fikirkan, implementkan dalam suasana kita, tidaklah 100% pasal suasana berbeza kan. Tetapi ruh dan semangat itu kena ada. Ruh untuk menegakkan keadilan, ruh untuk memberikan kebaikan yang menyeluruh kepada seluruh rakyat yang ada, ruh untuk menerapkan tauhid kepada Allah Ta'ala, untuk menegakkan tauhid kepada Allah Ta'ala kepada setiap orang Madinah. Benda tu yang dibawa, benda tu yang disebarkan. Kalau terhenti, tak sebarkan, maka jadi macam Yahudi. Dia pegang agama dia seorang-seorang diri dia macam tu, orang tak tahu benda kan. Yang orang tahu dia ada kitab, itu dia boleh burung pula atas nama kitab dia. Tapi Islam yang Nabi ajarkan bawa ke Madinah untuk disebarkan kepada semua, bahkan di kalangan Yahudi yang sebahagian itu membenci, kemudiannya ada beberapa keluarga yang masuk Islam. Termasuk salah seorang tu Sofiyah binti Huyai, isteri Nabi, boleh Islam. Ramai lagi jiran Nabi juga Yahudi pun kemudiannya Islam kan. Ada banyak lagi yang lain. Tapi benda tu itu adalah asasnya. Jadi dalam pembinaan negara sebenarnya yang penting ialah usaha yang berterusan. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada apa nak bincang, silakan. Ada apa-apa?
Tak ada apa dah. Okay, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis kita setakat tu, kita akan jumpa lagi di lain masa. Berapa tahun lagi nak habis kitab yang besar ni. Kita akan tengok nanti masalah pembangunan Masjid Nabawi. Masjid Nabi tu dia pakai besar lagi kan, zaman dulu dan zaman sekarang. Ada dalam satu laporan tu kata orang ramai bimbang nanti dalam proses pembesaran tu kubah hijau tu akan hilang. Apalah heran masalah dengan kubah hijau. Kubah hijau tu menaungi makam Nabi kan. Kerajaan Arab Saudi takkan sampai nak pergi reban buang benda tu. Dia tahu itulah isu sensitif. Tapi dia akan besar lah, keluarkan yang lain kan. Dia keluarkan benda tu. Dan peluasan itu tuan-tuan boleh bayangkan. Aku tu kita baca kan. Tanah siapa? Tanah yang dibeli oleh Uthman bin Affan, yang kemudian mewakafkan untuk buat masjid. Berapa banyak saham tak tahu. Wallahu a'lam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.